Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, ikhwan, dia menyebut kepada kita, ikhwan, dia kata, mari kita cuba melihat di manakah kedudukan jiwa kita. Di manakah kedudukan jiwa kita? Macam mana dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam satu ayat daripada surah Jin, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Jin, ini ayat sangat dahsyat. Ayat ini sebagai ayat kita ambil ayat ni, kita tengok kita di mana. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Allah kata tentang perkataan makhluk dia yang bernama jin ini ketika mereka dengar Quran daripada kekasih Allah Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Dia pendengar Quran, dia berkata, inna sami'na qur'anan ajaban, sesungguhnya kami mendengar Quran dan dia sangat ajaib. Dia sangat ajaib. Yahdi ila rusydi, Quran itu menunjuk kami, menghidayahkan kami ke jalan petunjuk. Quran itu menunjuk kami ke jalan petunjuk. Fa'amanna bihi, kami beriman dengan Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan syirik Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Apakah pelajaran yang ada pada ayat ini, ikhwan? Iaitu Quran telah bertindak menjadi pertunjuk pada satu angkatan makhluk Allah yang bernama jin. Ya, Allah sebenarnya telah bebankan kepada mereka dengan hukum taklif ibadah dan tauhid pada Allah. Bila Quran diturunkan, mereka mengisytiharkan yahdi ila rusydi, Quran bimbing kami ke jalan yang benar. Quran hidayah kami kepada petunjuk, dan kami beriman. Dan di antara petunjuk Quran yang kami dapatnya ialah Quran mengajak kami jangan melakukan syirik pada Tuhan. Jin tidak melakukan syirik kepada Allah setelah dia mendengar ayat Al-Quran. Al-Quran telah bertindak sebagai apa, ikhwan? Telah bertindak sebagai hidayah, pembimbing. Kita banyak sebut perkataan hidayah kan. Kalau terjemah Melayu, bimbingan, panduan, tuntunan. Siapa yang tak memerlukan bimbingan? Dan siapa yang boleh hidup tanpa bimbingan? Al-Quran itu dikatakan sebaik-baik bimbingan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu membimbing kita, menunjuk kita kepada jalan aqwam, paling lurus, paling benar, paling ideal. Kata Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali, dia kata mari kita test diri kita dengan 10 perkara berkaitan dengan Al-Quran. Kita boleh masuk rapat tak dengan Al-Quran? Kalau 10 perkara ni kita boleh adakan dalam diri kita, Hujatul Islam menyatakan kita baru masuk peringkat berinteraksi dengan Quran. Baru kita boleh faham rentak Quran. Sekarang ni kita baca Quran, ada surahnya kita hafal, kita telah rasa kita dekat dengan Quran. Ghazali kata tak. Ghazali kata ke-10 perkara ini, ke-10 perkara ini, kesemuanya kerja hati. Kerja hati budi. Satu apa dia kata Imam Ghazali? Satunya dia kata, bila kita melihat kalam Allah, seperti mana jin melihat kalam Allah tadi sampai dia dapat petunjuk, pertamanya kena ada pada diri kita fahmu aslul kalam. Kita kena faham kalam Tuhan tu, kena faham dasar kalam Tuhan tu, kita kena faham bahasa Quran tu, kita kena faham. Kita kena faham bukan bahasa Quran, aslul kalam ni bermakna dasar Quran tu. Bila sebut Al-Quran itu, apa dia punya mustawa, apa ketinggian dia. Kata Imam Al-Ghazali, dia kata apa, ikhwan? Dia kata fahmu azimatul kalam wa uluhu
wa fadlullah wa lutfuhu bi khalqihi fi nuzulihi an arsyil jalalati ila darajatil ifhami khalqi. Dia kata falyanzur kaifa lutfun bi khalqihi fi isali ma'ani kalamihi alladhi huwa sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ila afhami khalqihi. Dahsyat ikhwan. Maksudnya bila kita kata fahmu aslul kalam ni, artinya kita cuba faham ketinggian Al-Quran, ketinggian bahasa Quran. Sekarang kita kata ini titah tuanku. Apa beza titah tuanku dengan satu kertas yang ditulis oleh orang biasa? Apa beza dia? Kata, ini pun manusia, ini pun manusia. Memang ada dua manusia, tapi ini tuanku. Tinggi. Kita kena rasa dia punya ketinggian dia itu. Ketinggian dia itu, kelebihan dia itu, dan kelembutan bahasa dan hurufnya Allah pakai untuk mendekati hamba dia. Diturunkan daripada aras Tuhan yang maha tinggi kepada hamba dia, supaya hamba dia dapat kepahaman. Kata Imam Ghazali, falyanzur, dia kata cuba renung tengok, kaifa lutfu bi khalqihi, bagaimana kelembutan Allah memilih bahasa untuk bagi pada hamba dia. Dan itu adalah kalam daripada diri dia. Kalam itu benda yang ada pada diri Tuhan yang dia bagi pada hamba dia. Maka bila hamba dia buka Al-Quran, apakah hamba dia kena nampak? Kemuliaan, ketinggian, kelebihan. Bukan nampak Quran di atas nama mushaf semata-mata, tapi ketinggian dia. Ini yang berkali-kali Allah duk ulang dalam ayat dia, bahawa Quran diturunkan daripada sisi Allah, tanzilal azizir rahim. Diturunkan daripada sisi Allah yang aziz, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Bukan kita ambil Quran itu kita boh di kepala macam tu. Tak, itu bukan makna faham tinggi. Faham tinggi ni jantung kita terberhenti seketika ketika kita melihat ini bukan bahasa biasa, ini bahasa Tuhan yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Tuhan yang menjadikan kita itu ada kalam dia, ada bahasa dia, ada perkataan dia, bukan Tuhan yang bisu. Dan bahasa dia bukan bahasa yang rendah, bahasa yang tinggi, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesenian. Wahai Tuhan, boleh pakai apa-apa bahasa bagi pada hamba? Tidak. Kalam Allah, kalamnya amat suci. Jadi ketika kita lihat Al-Quran atau kita dengar nama Quran, Imam Ghazali kata yang ni masuk tak dalam hati kita, sehingga kan kalau kita nak baca Quran dalam keadaan berbaring, nak baca Quran dalam keadaan duduk atau berdiri, kita akan meletakkan pembaringan kita sesuai dengan ketinggian kalam dia. Ya subhanallah ikhwan. Satu. Kedua, Imam Ghazali kata apa dia? Dia kata summa at-ta'zimu. Yang kedua dia kata at-ta'zim, pengagungan kita kepada Quran. Setelah kita tahu ketinggian dia, setelah kita tahu kata surat yang sampai pada kita ini adalah daripada urusan Seri Paduka Baginda, ini adalah titah tuanku, surat tu kita nak letak macam mana? Adakah kita akan berjalan dengan gulung-gulung lagu ni, buah bahagian poket di atas? Boleh, boleh, bukan tak boleh. Tapi kita sanggup buat tak? Kenapa? Siapa yang hantar surat ni? Daripada mana risalah ni datang? Quran. Reti ta'zim dia, dan ta'zim tak akan datang melainkan daripada kita tahu aslul kalam, dasar punca kalam dia itu. Macam mana kalam Tuhan datang? Di mana punca dia? Punca dia daripada diri Tuhan, zat Tuhan. Ya Allah, ikhwan. Zat Tuhan, zat yang maha sempurna. Kata Hujjatul Islam, maka apa kena ada ikhwan?
Apabila seorang qari membaca Al-Quran, fal qari'u 'anil bidayati bitilawatil Quran yanbaghi an yahduru fi qalbihi azimatul mutakallim wa ya'lamu anna ma yaqra'uhu laysa min kalamil bashar. Kata Hujatul Islam, seorang pembaca Quran, qari, dia dipanggil qari, seorang pembaca kalam yang suci, kalam yang mulia, anil bidayati bitilawatil Quran, di permulaan dia membaca Al-Quran, dia kena menghadirkan hati dia akan ketinggian mutakallim, orang yang bercakap. Allah itu mutakallim, kita ini qari, kita pembaca ayat-ayat Tuhan yang mengeluarkan kata-kata. Bila kita baca ayat dia, Tuhan dia duduk dengar. Pasal itu jin kata, inna sami'na Qur'ana, kami mendengar kata Tuhan kami. Tapi kata Tuhan kami itu yahdi ila rusydi, dia tembak sampai kepada hati kami dalam bentuk petunjuk. Seorang qari kena tahu mutakallim tu ada di hadapan dia, orang yang bercakap itu Allah yang bercakap, ini kalam Allah ada depan dia, dan dia kena tahu bahawa yaqra'uhu, yang dia baca itu laisa min kalabil bashar, bukannya daripada kalam manusia yang hina. Ikhwan, hak ni macam mana ni? Hak ni yang macam mana ni? Kita tak salah baca Quran dengan taranum, silakan. Tetapi janganlah taranum itu dijaga, peradaban ini ditinggalkan. Nanti hilang nilai taranum. Kenapa? Saya tak tahu jawapan dia, saya cuma mengandaikan. Saya hanya mengandaikan, saya tidak ada jawapan yang tepat. Gamaknya lah. Imam Sudaisi, Imam Shuraim, imam dunia ni, imam kita di dunia ni, gamaknya ketika mereka baca Quran sampai mereka boleh menangis dan kita terbakar dengan tangisan itu, gamaknya kerana ini ada dalam hati mereka kot. Yang kita baca, walaupun kita ada terjemahan, kadang-kadang kita belajar bahasa Arab, nahwu, sarah, semua kita tahu, tapi kita tak sampai pun nak menangis. Gamaknya yang ni tak sampai kot dalam hati kita. Gamaknya lah, saya tak tahu secara benar, saya kata gamaknya lah. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, bila kita baca Quran, dia kata thumma hudurul qalbi, ketiganya kau kena hadirkan hati kau dengan Quran. Hati tak boleh ada tempat lain. Ya, kita membaca surat, kita baca tanpa sebut di mulut, baca dengan hati, tak boleh lah fikiran kita fikir lain. Memang duk tumpu mata tengok, sebiji-sebiji hati kita duk baca dan akhirnya kita faham. Kenapa kita baca semua benda ada hudurul qalb, kehadiran hati, kehadiran fokus. Tapi bila kita baca Quran, kita hilang hudurul qalb. Sedangkan, maafkan saya cakap, tulisan-tulisan, retah-retah yang kita baca, apa-apa isi sekalipun selain daripada Quran, tak ada yang mulia pun. Walaupun urusan kerajaan ke, urusan bisnes, tak ada yang mulia pun. Penting mungkin ada, mulia tak ada. Tapi kalam Allah. Kenapa kita tak datang hudurul qalbi? Macam mana hudurul qalbi? Kata Imam Ghazali, wa tarkul hadithun nafsi. Kita kena meninggalkan bicara jiwa kita, tinggalkan bisikan hati kita. Yang ada cuma kita masuk dalam wilayah dan daerah kalam Allah. Kita baca takat ni, kita kata bolehkah sampai takat ni? Tapi bila kita baca muqaddimah fi zilalil Quran Syekh Qutb, kita boleh menangis, kawan. Kerana Syekh Qutb memulakan muqaddimah dia dengan satu bahasa hati dia. Dia kata, aku masuk dalam daerah Al-Quran. Daripada daerah Al-Quran itu tiba-tiba aku masuk di dalam wilayah Al-Quran. Di dalamnya ada iklim-iklim yang tak pernah aku rasa. Tiba-tiba Quran berbicara tentang rahmat. Aku rasa rahmat itu turun dan aku memohon rahmat pada Tuhan. Dahsyat, ikhwan. Saya tak tahulah,
Kita punya peringkat ni masih duk belajar tarannum. Tak salah ada hadis suruh belajar tarannum, tapi kita punya tarannum sampai merenung. Tarannum kita sampai kita hilang yang ni. Kita hilang roh dia. Kata Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, apa kamaknya Imam Ghazali ni bercakap daripada hati dia dan amalan dia. Dia kata apa? Dia kata wa yastabshiru bihi wa yasta'nisu wa la yaghfilu anhu fa fil Qur'an Qur'ani ma yas'anisu bihi al-qalb in kana fi ta'li ahlan lahu. Imam Ghazali kata di dalam baca Quran ni ada suatu keseronokan, ada suatu yang mengembirakan. In kana ta'li ahlan lahu, sekiranya kamu ini memang orang yang pandai membaca Quran, kamu orang yang seni dengan Quran, kamu orang yang faham bahasa Quran, kamu akan dapat keseronokan dia yang kamu tak dapat tempat lain, kerana kamu sedang berinteraksi dengan kalam, sesuci-suci kalam, sebenak-benak kalam yang tidak ada dusta. Yang ketiga, yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, at-tadabbur. Bila kau baca Al-Quran, Imam Ghazali kata at-tadabbur wal maqsudu min al-qira'ati at-tadabbur. Imam Ghazali kata kita maksudkan dengan baca Quran ini ada tadabbur. Apa makna tadabbur? Renungan kita kepada ayat yang kita baca, merenung seketika, masuk seketika dalam ayat itu, merenung apa ayat ni kata, apa bicara dia, apa kemahuan ayat ni, apakah langkah pertama aku kena buat untuk faham ayat ni? Tadabbur. Yang kelima, kata Imam Ghazali, summa at-tafahamu. Kemudian bila kita merenung, dia kata baru bawa diri kita kepada faham. Ini 1, 2, 3 kaedah yang ulama kita susun supaya kita sampai kepada berinteraksi dengan Quran. Kita ni ikhwan, kalau saya cakap salah ni, saya minta maaf lah. Sebab dah boleh rentas negeri, saya pun beranilah sikit. Kita ni ikhwan, kita letak tadabbur nombor 1, sedangkan Ghazali meletakkan tadabbur nombor berapa? Nombor 5. 1, 2, 3, 4, nombor 4. Kita letak nombor 1. Pasal tu kita lost. Pasal tu kita boleh kita boleh ingat ayat. Ayat ni adalah dalam surah ni. Ini surah keempat. Surah keempat ayat ke berapa? Chapter 1, chapter 3, page 1, page 3. Wow. Akhirnya kita menjadi orang yang pandai mengapai surah dan ayat. Kita tak berubah bintang mana. Tak ada pun lepas kita belajar tadabbur, kesungguhan kita meningkatkan solat jemaah kita, tak ada. Peningkatan kita untuk mengapai ayat Allah, tak ada. Kita ada satu talbis dalam mengaji tadabbur. Kita ditipu oleh syaitan. Sedangkan di mana kedudukan tadabbur? Nombor 4. Nombor 1 kita buat tak lagi. Nombor 2 lepas tak lagi. Nombor 3 buat tak lagi. Kita terus kepada tadabbur. Lepas tadabbur, kata Imam Al-Ghazali, kita kena ada apa ikhwan? Barulah at-tafahamu. Dah kita merenung ayat tu, barulah kita melangkah dalam sikit, kita nak faham apa ayat ni kata. Kerana ayat Quran ini tidak diturunkan dengan kalamul faragh, kalam kosong. Dia syarat dengan muatan. Dia syarat. Dia mukjizat. Setelah ada at-tafahum, kata Imam Ghazali, kita masuk yang ke-6. Tengok ikhwan. Apa dia? Dia kata summa at-takhalli anil mawani' al-fahmi. Kemudian kita kena berusaha menyingkirkan daripada diri kita halangan-halangan untuk dapat kefahaman. Apa yang menghalang kita untuk dapat kepahaman, itu kata Imam Ghazali kita kena singkirkan. Allahu Akbar. Di sinilah ikhwan baru datang arahan kepada kita, perlukah kita belajar bahasa Arab? Perlukah kita tahu nahwu dan saraf? Di sinilah.
Kerana apa? Kerana apabila ada halangan untuk sampai faham Quran, wajib kita menghilangkan halangan itu. Halangan itu kena dibuang. Tak kalau macam mana kita nak berinteraksi dengan Quran. Kita nak ambil ayat semayang, tak tahu tangan kita ni ada minyak. Macam mana kita nak ambil ayat semayang, nanti ayat tu duduk atas minyak, tak duduk atas kulit. Maka kita wajib menghilang halangan tu. Dibasuh dulu minyak tu. Baru kita akan dapat yang ke berapa? Yang ke-7. Apa dia? At-takhsis. Baru kita akan dapat at-takhsis. At-takhsis ni apa dia, ikhwan? Barulah kita akan dapat penyesuaian diri kita dengan Quran. Baru kita akan tahu wilayah-wilayah Quran. Tahu wilayah Quran bukan dengan kita tahu surah ini, ayat ini. Tak, bukan begitu. Ini Imam Ghazali kata urusan jiwa, sebenar-benar peradaban jiwa untuk dapat yang surah jin sebut tadi. Bila kita dengar Al-Quran, jin dengar Quran, dia kata satu benda ajaban. Ajaibnya. Sampai hari ni umur saya ni dah nak masuk tua bangka dah. Pernah tak saya rasa ajaib dengan Quran? Bukan ajaib orang kaji, orang kaji. Ni saya, diri saya baca-baca, ya Allah, hebatnya ayat hang, ya Allah, dia rasa. Pernah tak? Jiwa saya rasa. Saya duk jaja apanya orang rasa, apa manfaat dia? Dia kata, Pak Ndok dengar ni Pak Ndok, Allah Imam Shuraim baca, Pak Ndok teriak saya. Itu jiwa Imam Shuraim, jiwa saya. Saya pun belajar tiru Imam Shuraim, suara dia, tak mana dia menangis, saya pun menangis. Kan kita dah pergi ke potostek benda khayal. Kita tak dapat takhsis dengan Quran. Penyesuaian diri kita dengan Quran, kekhususan sifat kita dengan Quran tu kita tak dapat. Kemudian kata Imam Ghazali apa dia? Allahu Akbar. At-ta'assaru asar. At-ta'assaru ni apa dia? Asar. Asar maksud dia apa? Berbekas dalam jiwa, pembekasan. Ada paut. Oh ya Allah, kawan, ada paut. Ada ayat yang kita baca sampai hari ini, Allah yang mengetahui bagaimana dia tikam jiwa kita. Dalam riwayatnya masyhur lah. Dia sahih ke tak sahih nanti dululah. Tapi dia masyhur. Apa dia? Sayyidina Umar bila dengar surah Taha ayat 1 sampai ayat 5, bekas dia. Bekas. Masuk Islam dia. Allahu Akbar, bekas. Sangat berbekas. Nabi dalam riwayat Bukhari, Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa. Dia baca sampai ayat 40, 41. Berbekas kat jiwa Nabi. Sampai Abdullah bin Mas'ud kata, ya Rasulullah, Quran diturunkan pada engkau, takkanlah aku nak baca. Nabi kata, baca, aku nak dengar. Abdullah bin Mas'ud baca sampai Nabi teriak. Nabi kata, sudah. Cukup dah. Oh ya Allah, ikhwan. Yang ke berapa? Yang ke-8, yang ke-7, yang ke-8. At-taraqi. At-taraqi merujuk kepada makna apa, ikhwan? Makna peninggian Al-Quran dalam bentuk Quran memberi tawaran kepada kita. Kita rasa kita ditawar. Allahu Akbar. Dan yang ke-10 kata dia At-tabarri. Maksud dia apa? Pelepasan. Sampai pada peringkat action kita ini, apanya Quran melepaskan diri, kita melepaskan diri. Kita melepaskan apa yang Quran suruh kita lepas. Bermakna kita dah duduk di dalam adigan itu. Allahu Akbar. Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, dia kata, cek diri kita. Sebesar-besar fadilat Al-Quran. Quran mengangkat kedudukan manusia sampai ke syurga, sampai ke ahli syurga. Tapi kalau hati kamu kosong daripada benda ni dan kamu tak berusaha ke arah itu, satu pun kamu tak usaha, bagaimana kamu akan dapat lihat apa yang jin lihat? Quran sebagai ajaib
dan dia merupakan petunjuk dalam hidup. Dan akhirnya jin kata, kami beriman sungguh dengan Al-Quran. Allahu Akbar ikhwan. Ikhwan, inilah bicara kita, hati kita, naluri kita, pikiran kita. Yang kesemua bicara-bicara ini kalau antum dapat lihat, semuanya ada kaitan dengan bicara sebelum ini. Dia ada sentuhan akal, hati menguasai akal. Sentuhan pandangan, hati menguasai pandangan. Sentuhan rasa, dada, hati menguasai dada. Ya Allah, ya Allah. Ikhwan, semoga Allah memberi kepada kita peluang dan ruang, dan Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang selamat, memiliki jiwa yang munib, jiwa yang salim. Semoga Allah merestui kita, menolong kita dunia dan akhirat. InsyaAllah ikhwan, kalau ada kesempatan pada masanya lain, kita akan sambung lagi penawar bagi penyakit hati ini, untuk merawat hati kita. Atau doakanlah pertemuan kita semoga ada lagi. Kalau Allah bagi umur pada saya, insya-Allah. Kalau tak ada umur, Allah maghfir lahu lah. Kalau ada umur, insya-Allah tengoklah sihat badan dengan masa yang Allah izinkan, kita akan menyambung apa yang kita bincang. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.